وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2 baris bawah sekali. Muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Jadi selesai terdahulunya rukun iman yang 6 perkara. Rukun iman yang 6 perkara, kemudian disusuli dengan rukun 5 perkara, kemudian disusuli dengan rukun Islam 5 perkara. Yang mana biasa kita didatangkan rukun Islam terlebih dahulu, kemudian barulah disusuli dengan rukun iman. Dalam kitab Hidayatus Sibyan ni memulai rukun iman terlebih dahulu. Sebab tajuknya Muqaddimatun fil imani wal Islam. Tu tajuk besar di sebelum tu. Muqaddimatun fil imani wal Islam. Tajuk besar. Hak Rumi dia buat macam mana tajuk tu? Dimulai tajuk adalah iman, kemudian Islam. Didatangkan definisi ta'rifan. Definisi iman terlebih dahulu, barulah definisi Islam. Didatangkan rukun iman terlebih dahulu, kemudian disusuli dengan rukun Islam. Inilah kitab Hidayatus Sibyan. Biasa kitab, termasuk kitab Faridatul Fara'id contohnya, kitab Al-Misbahul Munir contohnya, kitab tu memulai Islam takrifan dia, kemudian iman takrifan dia, dimulai dengan rukun Islam terlebih dahulu. Dan kitab Faridatul Fara'id dan kitab Al-Misbahul Munir didatangkan berkaitan dengan komponen agama, rukun agama 3: Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Kemudian dimulai dengan takrif Islam, disusuli dengan rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian takrif iman disusuli dengan rukun iman yang 6 perkara. Hak ni dalam kitab Faridah dan juga kitab Al-Misbahul Munir. Adapun dalam hak ni dimulai iman terlebih dahulu. Dia dimulai dengan Islam terlebih dahulu kerana dalam hadis Jibril alaihi salam, Jibril datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan dimulai dengan persoalan akhbirni anil Islam. Kemudian akhbirni anil iman. Kemudian akhbirni anil ihsan. Jadi permulaannya ditanya bab Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Sebab itulah dimulai dengan ta'rif dan rukun Islam, ta'rif dan rukun iman, dan kitab Faridah dan Al-Misbahul Munir. Kemudian didatangkan ta'rif definisi ihsan. Adapun dalam kitab Al-Misbahul Munir ni dimulai dengan bicara iman, disusuli dengan bicara Islam. Antara iman dan Islam ini tidak bercerai tangga. Antara Islam dan iman, walaupun Islam dan iman ni dia tidak berlaziman. Tidak boleh cerai tangga antara Islam dan iman. Islam dan iman yang tercerai tangga ni disempurnakan dengan ihsan. Dia gitu. Islam, iman tak cerai tangga, kemudian disempurnakan pula dengan ihsan. Antara Islam dan iman yang tak cerai tangga ni, walaupun tidak berlaziman sekalipun. Faham tidak berlaziman? Orang Islam yang beriman, ada orang Islam yang tidak beriman, ada orang beriman yang tidak Islam. Itu dia gitu. Sebab dahulu kita bicara panjang dah berkaitan dengan takrif iman dan takrif Islam. Tapi lidah ni jadi kena mikir sikit. Sebab biasanya hak lacornya Islam, iman, ihsan. Islam, iman, hak lacor dia gitu. Bila nak ikut kepada kitab Al-Misbahul, kitab Hidayatus Sibyang ni, iman dan Islam. Jadi nak sebut tu kena mikir sikit lah. Tapi kalau nak sebut Islam dan iman, laju sekali. Sebab Islam, iman, ihsan. Tu hak biasa-biasa kitab. Tadilah sebab dalam hadis Jibril tu, Jibril AS tanya Islam dahulu, disusuli dengan pertanyaan bab iman, disusuli dengan pertanyaan bab ihsan. Tapi dalam Hidayatus Sibyang ni jadi iman dan Islam. Sebab hak nombor satunya adalah iman. Lepas tu dimulai dengan iman. Hak nombor satunya iman. Ada ni. Orang Islam tanpa beriman, munafik, kekal neraka selama-lamanya. Ada ni. Orang yang beriman, yang tidak menzahirkan keislaman dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dengan ada kekangan yang tertentu, tetap ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Bahkan orang yang mengabdikan diri akan Allah, ihsan. Ihsan an ta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ihsan. Sebab ihsan ni buat baik. Itu asal makna. Buat baik. Itu makna ihsan. Hasuna yahsunu husnan. Baik, elok, bagus, cantik. Pada ni. Kemudian pindah ke bab if'al, ahsana yuhsinu ihsanan. Kenapa ihsan? Husnan, elok, baik. Ihsan, buat elok, buat baik. Apa dia buat baik? Nabi takrifkan dengan anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Itu buat baik. Mengabdikan diri akan Allah, taat zahir, taat batin. Mengabdikan diri akan Allah, meninggalkan maksiat zahir, maksiat batin. Itu buat baik.
Kemudian ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu dua maqam ihsan. Ada ni. Tu pergi pada dua maqam ihsan. Tapi sebelum nak pergi pada maqam ihsan, faham ihsan dahulu. Tidak diasingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ada ni. Tu bicara maqam, kenapa Nabi bicara di hadapan sahabat ramai? Kenapa? Bicara maqam tak boleh bicara di hadapan sahabat ramai. Kita pun boleh bicara bab maqam kepada orang hak mengaji fardu ain sebagai ilmu penambahan. Kita boleh cerita. Kita ceritakan maqam fana, maqam baqa, maqam aulia. Yang ada depan kita ni hak mengaji fardu ain je, tak ada cerita maqam. Ni tak apalah ni. Cuma dalam kitab ni Hidayatul Syam ni tak ada cerita bab ihsan. Tadi nak beza antara ihsan dengan maqam ihsan. Ada dua maqam ihsan di situ. Belajar dalam kitab molek jumpalah insya-Allah. Bukan membaca sendiri. Membaca sendiri lepas tu jahil murakkab pula payah sikitlah. Jadi ihsan apa? Buat baik. Tu makna dia. Apa dia buat baik? Nabi kata anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan seorang zahir dan batin, meninggal kerana Allah zahir dan batin. Ihsan ni lah kena lengkap ilmu fardu ain fiqh, kena lengkap ilmu fardu ain tasawuf untuk menjadi orang yang muhsin. Nak jadi orang yang muhsin. Hak Tuhan kata wa kadzalika najzil muhsinin, kami akan balas akan orang yang muhsin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, buat baiklah oleh kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang muhsin. Siapa orang muhsin ni? Orang yang mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin, fiqh dan tasawuf. Itu muhsin. Tapi nak sah, nak diterima ihsan, buat baik, fiqh tasawuf comel fardu ain, syaratnya iman. Tu besar iman tu. Syaratnya iman. Sebab tu kita Hidayatul Sibyan memulai iman. Bukan bicara maqam ihsan, maqam muraqabah, maqam musyahadah. Itu bicara bab maqam ihsan. Kita nak tangga muhsin ni pun muhsin, orang yang mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Suruhan Allah atas diri kita, suruhan Allah atas tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai ibu bapa. Suruhan Allah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Tu banyak tu. Nak duduk tangga orang muhsin ni, hak zahir batin ni. Bukan cerita bab maqam ihsan, nak jadi orang muhsin ni pun ni. Tapi maqam ihsan belah kedah, maqam musyahadah belah kedah. Cuma tinggi rendah je. Ihsan pun tak lepas, iman pun tak lepas. Bab tauhid pun tak titik berat pun. Orang Islam berimanlah, tu jahil sangat. Orang Islam berimanlah, tu jahil sangat. Islam lain, iman lain. Orang Islam tidak semestinya beriman. Bab iman kena ngaji molek. Orang Islam berimanlah. Kita orang Islam ada perut mok lagi, kita orang Islam. Mati dan perut mok umur 6 bulan ke atas, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam dewasa. Sebab mati dan perut mok tu orang Islam. Tu Islamnya kita warisi. Orang Islam pasti beriman, memang jahil. Jadi bab iman pun jahil, bab ihsan pun jahil. Cerita bab maqam ihsan, ni payah punah. Permulaan Islam, iman dan ihsan pun apa tak lepas dah, jahil dah situnya. Kita nak muhsin ni, taat zahir batin dengan ilmu fiqh tasawuf fardu ain. Semayang comel fiqh. Lepas tu hati
comel dak dengan ikhlas. Tu. Hak musing ni. Tapi syarat untuk sah hak comel pekah tasawuf tu iman. Itu syarat dia. Jadi iman nombor 1. Lepas tu dalam kitab ni dia mulai bicara iman terlebih dahulu. Islam kita tidak mencari. Islam kita terima sebab kita warisi. Islam yang diwarisi, yang dipusakai. Tak mencari pun kitanya. Yang kita nak tekan adalah iman. Dan imanlah perhitungan. Perhitungannya adalah iman. Itu perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahagian Islam, bahagian zahir, bahagian hukum atas dunia. Nak bermuamalah, berkira bicara sebagai orang Islam, sesama Islam, boleh pusaka mempusakai. Sebab nak pusaka mempusakai ni dia kena sama-sama orang Islam. Kalau yang mati bukan Islam, yang nenek anak ditinggalkan bukan Islam, tidak dapat pusaka mempusakai. Nak berkahwin syaratnya sesama Islam. Itu hak zahir. Mati jenazahnya disempurnakan sebagai orang Islam. Itu hak zahir. Tapi di sisi Allah iman. Itu nombor 1. Pengabdian diri kepada Allah, sembahyang puasa, taat zahir batin. Syarat untuk sahnya iman. Itu iman hak nombor 1. Kitab ni, kitab Hidayatus Sibyan, memulai bicara iman, barulah bicara Islam. Tajuk dia pun tajuk iman dan Islam. Ta'rif pun dimulai ta'rif iman dan Islam. Rukun pun dimulai dengan rukun iman dan rukun Islam. Kalau mulai Islam, iman dan ihsan, itu pergi pula kepada hadis Jibril alaihissalam. Sebab zahirnya Islam masuk kepada hati beriman, kemudian mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala ihsan. Ada ni. Kita permulaannya kita Islam kita warisi. Kemudian ibu bapa kita permulaan bukan ajar sembahyang mengabdikan diri akan Allah, bukan ajar berpuasa mengabdikan diri akan Allah. Ilmu yang pertama-tama yang ibu bapa wajib ajar iman. Itu permulaan. Kemudian disusuli dengan umur 7 tahun bersembahyang, berpuasa, ihsan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu yang pertama-tama nak kena ajar adalah ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu bab iman, hak tu mula-mula. Islam kita warisi. Kemudian bicara ibu bapa kena tekan iman, kemudian pergi kepada sembahyang, puasa, mengabdikan diri akan Allah. Islam, iman dan ihsan. Orang kafir masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Sah dia sebagai orang Islam. Mati jenazahnya disempurnakan sebagai orang Islam. Hati beriman ke tidak? Pada hati beriman secara ringkas, sah dia sebagai orang yang beriman. Kemudian kena perici pula hak berkaitan dengan iman. Dia mengucap dengan sukarela, sah sebagai orang Islam. Dia mati jenazahnya orang Islam. Tak sempat belajar sifat 20. Tak sempat belajar sifat 20. Hak Islam warisi pun terkadang tak pernah belajar pun sifat 20 Hak Islam warisi tu tak pernah belajar sifat 20. Semayang bang pun tidak. Mati jenazahnya macam mana? Ada orang tanya tak? Tak ada orang tanya. Jenazahnya sebagai orang Islam, mandi, kapan, sembahyang ke bumi. Dia orang Islam, tak pernah belajar sifat 20, tak pernah semayang puasa pun. Tapi dia orang Islam. Sama juga orang mengucap 2 kalimah syahadah, tak sempat belajar sifat 20, dia mati. Orang Islam. Bukan tak sempat belajar sifat 20.
Dia masuk Islam, berkahwin, tak pernah belajar pun sifat 20. Dia tetap orang Islam. Mati, jenazahnya jenazah orang Islam. Itu simple sahaja. Tapi kalau tanya, mengucap dia kemuliaan syahadah, belum sempat baca sifat 20, dia mati nak tanam mana? Soalan tu memang dah reti sangat. Simple saja. Apa? Orang Islam yang warisi, semua belajar sifat 20. Lepas tu nak tanam mana jenazah dia sebab tak pernah baca sifat 20. Bab jenazah, bab Islam. Sifat 20, bab iman. Islam, iman tak nak beza. Sama betul nak beza ihsan dengan maqam ihsan. Dia mengucap dia kemuliaan syahadah, dia orang Islam. Hati dia percaya akan Allah dan Rasul. Secara ringkas, sah iman dia. Dia mengucap dia kemuliaan syahadah, tak percaya ke Allah dan Rasul. Dia kan mengucap nak berkahwin dengan orang Islam. Kenapa mengucap? Untuk dapat bantuan daripada pihak kerajaan. Contohnya, sah dia sebagai orang Islam. Dah. Kalau tidak percaya tak percaya, itu bab iman hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke boleh ambil hak doktor bubuh di dada, tak di telinga, lepas tu bubuh dada. Kan ada kan hak doktor, bukan hak doktor lah, hak budak-budak hak main-mainan tu kan. Dia tak di telinga, dia pun letak dada. Dak beriman ke dak ni? Kan beriman di hati kan? Beriman ke dak, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak percaya kepada Allah dan Rasulnya, mengucap kerana berkepentingan duniawi untuk berkahwin. Dia pun berkahwin, pihak berkuasa agama bertanggungjawab untuk memberi pendidikan. Apa pendidikannya? Sebagaimana kita hak mula-mulanya ajar anak kena Allah kena Rasul, pihak berkuasa agama pun kena ajar mu'alaf ini pertama-tama mengenal Allah mengenal Rasul. Itu kewajipan pihak berkuasa agama. Ajar dia kena Allah kena Rasul, marilah kepercayaan dia. Jadi selama ni dia salah faham berkaitan dengan Allah dan Rasul. Sebab itulah dia mengucap hanya kerana nak berkahwin, hati dia tolak Allah dan Rasul ni. Sebab apa? Dia tak dapat maklumat ilmu yang salah berkaitan dengan Allah dan Rasul. Dengan ilmu tadi, marilah kepercayaan, dia menjadi orang yang beriman. Islam pada masa mengucap dua kalimah syahadah, iman ni disusuli kemudian pada ni. Jadi Islam mula-mula pergi kepada iman. Dan memang ada orang Islam yang tidak pernah beriman, termasuk Islam hak warisi. Termasuk hak Islam mengucap dua kalimah syahadah. Ada yang sampai ke mati tidak pernah beriman dengan Allah dan Rasul. Tapi Islam dahulu pergi kepada iman. Tu wallahu alam lah. Kepada orang yang baru masuk Islam tu, pihak bertanggungjawab dia memulai ilmu apa. Ilmu apa yang dimulai. Ada ni. Jadi macam mana nak ajar kepada orang baru masuk Islam tu? Sebagaimana yang kita wajib ajar kepada anak-anak kita permulaannya apa. Kemudian disusuli dengan sembahyang. Gitulah juga. Permulaannya ajar akidah. Tapi bukan ajar akidah setahun sembahyang tak ajar lagi, bukan. Sekali lah. Tapi permulaannya akidah. Tapi nanti kena beres dulu bab akidah baru ajar sembahyang. Bukan gitu. Macam kita dengan anak-anak kita lah. Permulaan ajar kena Allah dan Rasul, tak habis lagi kita ajarnya. Dia tak balik lagi. Lepas tu kita ajar bab sembahyang. Sekali lah. Tapi permulaannya ajar mengenal Allah dan Rasul. Bukan maksudnya kena ajar mengenal Allah dan Rasul sampai ke siap beres comel. Barulah kita berpindah kepada bab pekoh ajar sembahyang pula. Tak ada orang bawa gitu. Jangan pergi salah faham seumpama tu. Itu orang yang ada masalah hati. Tapi permulaan nak ajar kepada orang baru masuk Islam ni adalah mengenal Allah, mengenal Rasul. Islam pergi pada iman. Kemudian ajar sembahyang. Sembahyang tu ihsan, pengamdilan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bulan Ramadan, latih dia dengan puasa, ajar dia dengan membaca Al-Quran, wa amal-amal ibadah. Ni ihsan. Tapi permulaannya selepas mengucap dengan syahadah Islam adalah pergi kepada ilmu berkaitan dengan iman. Islam, iman, ihsan. Itu. Susunan dalam hadis Jibril alaihissalam. Dalam kitab Hidayatus Sibian ni dimulai dengan iman, sebab iman hak nombor satu, hak paling penting sekali. Walaupun tanpa Islam, sebab dia ada kekangan untuk mengucap dengan syahadah, dia tetap orang beriman di sisi Allah, dia mati tetap syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum zahirnya orang kafir, jenazahnya disempurnakan sebagai orang kafir. Sebab untuk sah iman tidak bergantung kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu untuk sah Islam pada zahir. Untuk sah iman tidak bergantung kepada dua kalimah syahadah. Sebab itulah orang yang tidak mengucap dua kalimah syahadah kerana ada perkara yang menghalang, maka ittifaq ulama pada mereka itu ia orang yang mukmin indallah, tapi tidak Islam pada hukum duniawi. Gitu. Mukmin indallah, beriman di sisi Allah, syurgalah tempat dia. Tapi tidak Islam pada hukum duniawi. Pada zahirnya dia orang kafir, bukan Islam, sebab dia tak mengucap. Tapi kenapa tak mengucap? Kerana dia sengaja enggan, degil daripada mengucap. Bukan? Bukan. Dia tak mengucap kerana dia duduk dalam masyarakat kafir. Kalau dia menzahirkan Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, bahaya dianya. Akan dipegang oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, akan dipaksa kembali kepada agama kafir. Itu kekangan dia. Bukan dia enggan mengucap dua kalimah syahadah, itu kekangan. Hak ni saya biasa sebut. Hak dalam kuliah saya nya, hak dalam dia Aikim tu. Ada satu petang tu, dia ada satu selok orang mu'allaf. Sejarah dia macam mana. Dengar cerita tu sedih juga. Kadang-kadang dengar cerita tu malu juga. Dia kata dia minat kepada agama Islam sendiri. Tidak ada seorang pun kawannya yang beragama Islam mengajak masuk Islam. Padahal ni tak malu. Dia kata dia minat ke Islam ni sendiri. Cari sendiri. Cari ilmu, cari maklumat, cari bahan sendiri. Dia ramai berkawan dengan orang Islam masa sekolah, masa kerja. Satu orang pun orang Islam tidak pernah ajak dia masuk Islam. Kan? Tak malu gitu. Dia cerita sejarah dia. Tapi ada yang cerita di situ, maknanya dia kata dia sudah lama percaya pada Allah dan Rasul, tapi duduk dalam masyarakat hak kafir belaka, keluarga pula keluarga hak kafir tegak. Sebab ada orang kafir ni agama asal dia pun tidak peduli pun. Ada hak memang dia kuat dengan agama kafir dia. Jadi masyarakat kafir belaka, kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, menzahirkan sebagai orang Islam, memang mudarat dia. Bila dia mengucap, dia berpindah ke Kuala Lumpur, sambung belajar masuk universiti. Dia pun sudah lepas daripada keluarga dan masyarakat. Dia pun pergi pejabat agama, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Tapi dia cerita kepercayaan dia lama dah. Maknanya dia sudah beriman insya Allah lama dah. Cuma menzahirkan sebagai orang Islam kemudian, selepas daripada dia tak duduk di bawah kawalan keluarga dia lagi. Ini dengar dalam radio tu. Tapi nak cerita, kalau tanya kita Islamnya bila? Masa dia mengucap. Iman dia bila? Dia cerita dia percaya bila? Sah dia iman. Dia tak mengucap. Untuk sah iman tidak syarat kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semata-mata mengucap ada kalimah syahadah tidaklah menjadikan dia sah sebagai orang beriman kalau dia tak percaya.
Itu beza antara Islam dan iman. Itu bicara simple saja. Itu sebenarnya bicara simple saja. Kalau di sini kita apa? Bolong ke keliru ke, maknanya pembicaraan tapak mula-mula pun Kalau macam mana kalau dia mati sebelum sempat dia datang ke Kuala Lumpur dan mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia tak mati, sebab tu boleh cakap dengan Hakim. Kalau dia mati boleh cakap dah. Kalau dia mati sebelum sempat mengucap, dia mati sebagai orang kafir pada hukum dunia di sisi manusia, tapi beriman di sisi Allah, tetap ahli syurga. Apa kat situ? Saya pernah bicara pembicaraan ni kitab Faridatul Faraid. Ahli jemaah dia tak tanya saya, dia tanya ustaz lain. Dia kata pelik, dia kata dia bertanya ustaz lain. Ustaz tu hubung saya pula. Ustaz tu faham, tapi diminta saya perhalusi lagi. Ustaz tu faham, tapi diminta saya perhalusi lagi. Sebab dia kata ahli jemaah, sebab saya baru, ustaz ni hak lama dah situ. Jadi mungkinlah dengan ustaz hak lama ni, mungkin ahli jemaah tu lebih berani sikitlah kok nak tanya. Jadi ustaz tu minta saya ulang balik. Sebab dia kata ahli jemaah tu jadi macam satu isu lah pula jadinya. Orang Islam yang tidak beriman, mungkin kita maklum munafik. Itu maklum tu dah. Orang Islam tidak beriman munafik. Orang beriman yang tidak Islam, itu dia pelik. Beriman yang tidak Islam. Balik pada rukun iman. Apa dia rukun iman? Percaya kan? Ke rukun iman mengucap 2 kalimah syahadah? Percaya. Ada ni. Hati dia pun percaya kepada perintah mengucap 2 kalimah syahadah, tapi tak berani nak ucap. Kenapa? Tadi lah. Maknanya kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, kena kurunglah jawapan dia. Buat keluarga dia keluarga yang agak kuat dengan agama asal, agama kafir tu. Maknanya keluarga dia sentiasa momokkan kepada anak-anak berkaitan dengan Islam lah. Momok ni bukan cerita baik lah pada. Dia momokkan macam-macam hak Islam ni. Ada ni. Memang anti Islam sangat-sangat keluarga dia ni. Kalau anak mengucap 2 kalimah syahadah tak sajalah jawapan dia. Jadi bila sebut orang beriman tak Islam, dia jadi satu isu. Ini orang-orang cerdik-cerdik belaka ni. Tapi kalau sebut Islam tidak beriman, faham tau. Islam tidak beriman, faham lah. Orang munafik. Itu pun kadang-kadang tak faham juga. Islam yang tidak beriman pun terkadang tak faham juga. Ada orang ceramah, kita tidak boleh kata orang kafir sebagai kafir. Kenapa pula orang kafir lah? Orang Islam. Ke mana? Orang kafir tak boleh kata kafir. Lepas tu orang Islam tak boleh kata Islam. Ke mana? Sebab apa orang kafir tak boleh kata kafir? Sebab orang munafik kafir pun kita tak boleh kata kafir, dia kata. Dia alasan situ. Orang kafir kita tak boleh kata kafir. Sebab orang munafik yang kafir pun kita tak boleh nak kata kafir. Kata pening gitu. Pening. Orang munafik memang kita boleh kata kafir, sebab zahir dia orang Islam. Nak kata kafir macam mana? Dia munafik, hati dia kafir kan? Hati. Lepas tu kata tu ambil hak doktor tu budi telinga, tok di dada dia, kafir duk hati. Lepas tu kata pening kata tu. Orang munafik kita tak nak kata kafir pada hukum zahir, tapi kafir di sisi Allah. Siapa? Sianu. Lepas tu kata, cek dada dia, dia kafir ke? Kita nak kata kafir lah kepada sianu. Dah dia munafik, dia kafir di sisi Allah. Siapa kita? Kita tak tahu. Sebab tu tak boleh kata kafir kepada sianu. Tapi orang munafik kita memang kata kafir di sisi Allah.
Tapi secara sianu-sianu individu tu lah munafik, dia kafir di sisi Allah. Kata pelik pula. Lepas tu dia bercakap hina hukum agama. Tu orang murtad. Bukan orang munafik, orang murtad. Murtad lain pula, munafik lain pula. Tu kau kena balik ABC semula lah kita. Murtad ni orang batal Islam. Bila dia menghina hukum agama Allah, batal Islam, kafir hukum dunia. Wajib diparok, dipisahkan antara suami isteri. Tidak sempat bertaubat, mati jenazah orang kafir. Tidak boleh dimandi, dikapan, disemai, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Kafir. Murtad. Tapi kafir murtad ni, ini hukum yang akan diputuskan oleh pihak berkuasa agama. Baik, ini hukum janayah dalam agama. Individu tidak boleh menghukum seseorang kafir. Ini hukum janayah. Cuma terkadang dari segi pihak berkuasa agama tu, wallahu alam. Ini sebagai contoh. Orang yang terang-terang tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis tu lah, tolak betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hujah-hujah dia. Maknanya kalau kena terima hadis Nabi, berarti Quran tidak sempurna. Kalau Quran sudah sempurna, kenapa nak terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolak metah-metah. Termasuk hadis-hadis yang sahih, hak mutawatir, tolak mentah-mentah. Dari segi hukum agama, batal Islam. Tapi pihak berkuasa agama menetapkan hukum. Tidak. Sampai masa mati, nak macam mana? Orang yang inti hadis ni mati. Ada ni. Orang pergi berjumpa ni dengan inti hadis ni, percakapan dia memang jelas, mentah-mentah, tolak sekalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batal agama, murtad. Tapi oleh kerana pihak berkuasa agama tidak ambil tindakan, isytiharkan sianu sebagai orang murtad sampai masa mati. Nak macam mana? Kalau dia orang Islam, wajib kita tajhizkan jenazah dia dengan mandi, kapang, sembahyang ke bumi. Dia murtad. Siapa yang menghukumkan dia murtad? Padahal ni mati dah ni. Walaha fahaman inti hadis itu lama mana dah disebar. Tapi nak menetapkan murtad, pihak berkuasa lah. Panggil, bicara, keluar ketetapan sianu setelah terkeluar daripada agama murtad sianu ni. Barulah dia mati, jenazahnya orang kafir. Tapi tidak ada ni. Tidak ada keputusan pihak berkuasa agama. Bila mati ni cengang orang Islam. Nak macam mana ni? Nak kata orang Islam dia tolak hadis mentah-mentah. Nak kata orang murtad, pihak berkuasa agama tidak menetapkan ianya murtad, walaupun dia terang-terang tolak hadis ni lama dah. Saya bawa fahaman yang sesak ni. Nak macam mana? Ini susah ni. Maknanya hak ni bukan munafik. Hak ni murtad. Ada ni. Hak ni murtad. Kafir pada hukum zahir. Hak macam hak hina Nabi tu lah. Hak baru-baru tu. Apa hukumannya? Hukumannya apa dia? Denda ke, penjara ke? Itu sahaja. Lepas tu hukum agama dia, Islam lagi ke dia? Murtad dah ke dia? Tidak ada daripada berkuasa agama. Kalau dia mati, ni tak mati ni. Kalau dia mati sekarang, macam mana kita nak buat jenazah dia? Dia hina Nabi, panggil Allah babi, panggil Nabi babi, bukan sikit-sikit dia hina. Ada ni. Hak hukum dunia tu dihukum lah, penjara ke, denda ke. Dari segi hukum agama ni, status dia macam mana? Status dia. Pada status. Ke status single dengan berkahwin je tahu. Ada kan dalam borang tu kan ada status.
Ni. Bujang, berkahwin, janda, ada kita dalam borang tu kan. Janda sekali, janda 2 kali ada situ. Itu status. Dan ni status agama dia, apakah agama dia? Tak ada. Hanya dihukum. Yang mana terkadang hukuman tu lebih rendah daripada hina raja. Hina Allah dan Rasul, hukuman tu kena lebih rendah daripada hina raja. Bukan boleh hina raja. Dia ulul amri, tak boleh hina. Kena hukum kalau hina raja. Itu ulul amri. Tapi hina Allah dan Rasul ni, hukuman dia lebih rendah terkadang daripada hina raja. Dari segi hukum agama, Islam ke dia, batal Islam, murtad ke dia, mana? Tidak ada. Waktu wallahu alam dah tu, tidak erti tu. Tapi seumpama tu tak panggil munafik, dia panggil murtad, orang yang batal Islam. Munafik ni orang Islam comel-comel, semayang berjemaah di belakang Nabi SAW. Nabi keluar dari bilik Nabi tu, puak dia nak Nabi nampak muka dia dulu. Badan nak tunjuk yang dia ada di masjid Nabi. Tapi duduk rumah tak semayang pun. Puak ni. Maknanya zahirnya Islam comel-comel. Masuk majlis ilmu Nabi SAW. Bukan kata munafik ni tak pernah datang masjid Nabi. Tak. Dia munafik ni kadang-kadang dia nak menonjolkan keislaman sebab dia nak menyembunyikan kekufuran. Orang yang beriman di sisi Allah, orang Islam beriman, dia relax je. Sebab dia orang beriman. Orang hak kafir batin ni lah, dia nak tunjuk pada Nabi dia ni Islam. Dia ikut Nabi. Maknanya orang munafik ni orang Islam comel-comel. Memanglah kita tak boleh nak kata kafir secara seorang-seorang. Secara umum kita katalah orang munafik, Islam pada hukum zahir, kafir pada hukum akhirah. Kafir di sisi Allah bukan kekal neraka saja, neraka lapis paling bawah sekali. Kita faham tak tu? Orang kafir tak boleh kata kafir, kerana orang munafik tak boleh kata kafir. Kata pelik punya. Dia orang kafir lah. Dia dah semua berhala. Kafir. Kita tak boleh kata kafir. Kena kata non-Muslim. Ya? Tak boleh kata kafir tau. Kena kata non-Muslim gitu. Kata kafir lah dia ni. Ada pula kata, nanti kan dia masuk Islam kan? Nantilah dia Islam. Sekarang dia kafir. Tapi dibandingkan orang munafik tak boleh kata kafir. Orang munafik secara individu kita tak boleh nak tuju. Hak lebih ubah itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih ubah jenazahnya sebagai orang Islam, dimandi, dikapang, disemayamkan oleh para sahabat. Dikapangkan dengan jubah Nabi SAW lebih ubah ni. Bukan kapang dengan kain biasa. Sebab apa? Dia orang Islam. Tapi kafir di sisi Allah. Teman-teman kita kata jelas lah. Orang Islam yang tidak beriman, kita jelas. Orang beriman yang tidak Islam, waktu mungkin kita tertanya-tanya sedikit lah. Sebab kita tak tahu ni. Kita tak tahu orang tu beriman tapi tidak Islam. Kita tahu selepas dia cerita. Pada ni. Kita tak tahu melainkan selepas dia cerita. Bila dia cerita, selepas dia Islam. Dia mengucap molek-molek. Masuk radio dia ceritalah kepercayaan dia lama dah. Pada ni. Tapi kalau dia bercerita kepercayaan dia, keimanan dia, kita pun segera kena ajar dia mengucap. Saya sangat-sangat percaya kepada Allah dan saya sangat-sangat percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucap dua kalimah syahadah. Kita kena suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia percaya dah? Dah ni. Tak syarat kena pergi jabat agama, mengucap depan kita lah.
Benda bola kita pergi jabat agama secara rasmi. Dia tak berani pula nak pergi jabat agama, takut ramai orang tahu. Saya mengucap depan awak seorang sudahlah, takat ning sudahlah. Sah dia sebagai orang Islam. Tapi masalahnya, Islam ni dia kena zahir. Patutlah kena pergi jabat agama, kena keluar kad. Sebab nak kena zahir. Sebab tu diadakan mengucapkan syahadah ni di masjid. Sebab apa? Sebab nak zahir. Sebab Islam ni bagian zahir. Kena zahir lah. Tiba-tiba dia hanya berani mengucap depan kita je. Lepas tu nak suruh kita rahsiakan. Sah sebagai orang Islam. Ada ni. Tapi persoalannya apabila dia mati, tak ada saksi lain. Kita seorang je saksi. Kita wajib bawa ni keislaman dia tu kepada pihak berkuasa. Dengan seorang saksi diterima penyaksian dianya seorang Islam. Jenazah diuruskan sebagai orang Islam dengan satu penyaksian, dengan seorang saksi. Itu hukum agama. Hukum dunia wallahu alam lah. Pasti keluarga mereka akan lawan. Birlo tak pernah mengucap kamu ni bohong. Mana lagi saksi yang lain? Saya seorang je. Seorang tak boleh pakai. Contoh keluarga hak si mati ni pasti lawan. Lepas tu dari segi hukum dunia sekarang wallahu alam. Hukum agama memang diterima sebagai orang Islam walaupun dengan seorang saksi. Dalam bab agama lah, bab harta dia kena dua orang saksi, itu bab lain. Dalam bab agama. Gitu je. Man sah dia sebagai orang Islam dengan semata-mata dia mengucap depan kita seorang. Tapi bermasalah sebab Islam dia kena zahir. Tapi nak zahir dia tak berani. Pergi jabat agama lah, tak berani. Pergi jabat agama lah senyap-senyap. Senyap. Ambil surat je. Ambil surat, ambil kad, ambil apa. Apabila ada perkara berbangkit kemudian, ada hitam putih. Ada hitam putih. Tapi kalau pakai sudah, dia nak mengucap depan kita seorang je, tak apalah, kita terima. Ada ni. Cuma nak ceritanya, orang yang beriman tidak Islam kita tak tahu. Yang kita tahu selepas dia Islam. Tapi nak ceritanya, dia beriman sebelum daripada dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu balik kepada takrifan Islam, iman dan Islam. Pada kita, itu sibiang kita iman dan Islam. Dua ni tidak bercerai tangga, tapi tidak berlaziman. Islam yang beriman untuk sempurna pergi pada ihsan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan syarat untuk sempurna Islam dan iman. Ihsan nak sah, syaratnya beriman. Barulah ihsannya sah. Sembahyang dia sah, puasa dia sah, zakat haji dia sah, syaratnya iman. Kalau berpegang dengan akidah yang kafir, sembahyang tidak sah, puasa tidak sah, haji ni zakat haji tidak sah, wajib diqadakkan kemudian selepas bertaubat dan menjadi orang yang beriman. Tapi kita ni masih lagi secara umum lah ni. Secara umum hak berkaitan dengan iman dan Islam. Pertama daripada 5 rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini bahagian Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Bagi orang kafir yang nak masuk Islam, bagi kita sebagai orang Islam, terima bahawa mengucap 2 kalimah syahadah ada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang warisi walaupun tidak pernah mengucap, sehingga kan walaupun tidak pandai mengucap dihukumkan sebagai orang Islam. Yang diwarisi sampai ke mati dia orang Islam, selagi tidak keluar perkataan yang membatalkan Islam, hina agama. Tidak berlaku perbuatan yang membatalkan Islam. Contohnya ambil Al-Quran, hina Al-Quran, campur Al-Quran tempat yang kotor contohnya. Kekal dia sebagai orang Islam. Yang diwarisi dari ibu bapa sampai mati dia orang Islam. Walaupun tidak pernah mengucap, tidak pandai mengucap sekalipun. Sebab yang wajib mengucap untuk masuk Islam adalah orang kafir asal. Untuk masuk Islam wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Kita sebagai Islam yang warisi, kita terima bahawa
mengucap dua kalimah syahadah adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicara rukun ni pun kena perici molek ni. Sebab rukun-rukun ni tak ada, tak sah. Ke mana? Rukun semayang tak ada satu, sah tak semayang? Rukun wuduk tak ada satu, sah tak wuduk? Rukun haji tak ada satu, sah tak haji? Rukun Islam tak ada satu, sah tak Islam? Rukun Islam mengucap, tapi tadi tak mengucap pun Islam macam. Rukun Islam mendirikan semayang, orang yang tidak mendirikan semayang tak ada satu rukun Islam. Jadi batal Islam, murtad. Memberi zakat, kalau dia tidak memberi zakat, tidak mengeluarkan zakat, kedekut, batal Islam. Berpuasa pada bulan Ramadan dia makan, tak puasa, betul? Dan ada satu rukun tu, batal Islam. Tak, betul? Rukun macam mana tak batal? Tak ada satu rukun semayang, tak jadi semayang. Rukun ni tak ada, tak jadilah, tak sah lah. Ini tak ada rukun Islam macam mana pula? Gimana? Ni baru betul-betul belajar Hidayatus Sibyang. Hidayatus Sibyang. Kalau bilang rukun Islam waktu budak-budak umur 5-6 tahun tadi kah pasti waktunya. Nanti kalau tanya kita, dah rukun. Beriman dengan Allah, rukun iman. Tak beriman, batal tak sah iman. Beriman dengan malaikat, tak beriman dengan malaikat, macam mana? Batal iman dia. Sebab beriman dengan malaikat tu rukun. Malaikat tak ada, tahyul belaka. Beriman dengan kiamah mana dia tak beriman dengan kiamat. Macam mana iman dia? Batal iman, sebab itu rukun iman. Dan ni rukun Islam ni macam mana? Mendirikan semuanya rukun Islam. Memberi zakat rukun Islam ni, berpuasa rukun Islam ni. Mengerjakan haji ni rukun Islam ni. Kalau tak ada satu, bukan tak ada satu, tak ada 2, 3, macam mana? Tidak berpuasa kafir, tak bayar zakat kafir, tak mengerjakan haji kafir, Khawarij bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak semayang kafir, mana mazhab Hanbali ahli sunnah wal jamaah. Adalah tidak mendirikan semayang mazhab Hanbali kafir, tak ahli sunnah wal jamaah. Tu je kafir ni. Tidak mengeluarkan zakat kafir, tak. Betul ni rukun Islam ni. Macam mana? Maknanya kita kena ngaji molek ni, Hidayatus Sibyang ni. Ngaji molek, ambil faham molek. Apa panggil kita? Tak usah duduk kata Allah, anak cucu kita belajar rukun Islam. Kita belajar rukun Islam, anak cucu mengapa? Kita belajar sungguh. Rukun pula ada rukun hakiki, rukun urfi. Tidak kita akan bicara semula satunya. Hak berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman okeylah. Tak ada satu rukun iman dia tidak sah. Ni rukun Islam ni macam mana? Di pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Wallahu a'lam. Buat suspend tau, ngerupang pula. Tapi masalah buku panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit ni tak sama pun. Situ ada tak tayamum mengikut mazhab Hanafi? Ada? Ada tayamum mengikut mazhab Hanafi. Tajuk tu ada tak? Ada. Tayamum mengikut mazhab Hanafi. Kalau saya ni Ustaz 32. Kalau tu Ustaz 34. Tayamum mengikut mazhab Hanafi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin.
Tapi di atas tu, di atas yang nombor 13 tu saya baca dah minggu lepas. Dia ada nombor 13. Satu tayammum hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja, dan seberapa banyak sunat dan ibadat sunat yang lain. Ada tak? Ada? Ha? Berapa? 11. Oh, ni nombor 13. Walau pergi kepada tayammum ikut mazhab Hanafi. Pertama, bahan yang boleh digunakan ni tayammum mazhab Hanafi ialah apa sahaja bahan yang suci. Apa sahaja bahan yang suci daripada jenis muka bumi, selain bahan yang boleh menjadi abu setelah dibakar, seperti pohon kayu, dan bahan yang boleh dilebur seperti besi. Contoh bahan yang boleh digunakan tanah, batu, garam bukit. Tidak disyaratkan ia berdebu. Boleh menepuk di atas tanah liat atau batu yang tidak berdebu. Boleh dibasuh terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan tayammum. Jadi mazhab Hanafi ni, apa benda yang ada di muka bumi, benda ni benda yang tidak benda yang bila kita bakar tidak menjadi abu. Kalau bakar menjadi abu, kayu tak boleh. Ni mazhab Hanafi. Ataupun bahan yang boleh dileburkan macam besi, besi tak boleh. Hak bolehnya batu, hak tak boleh. Tapi tak syarat debu. Tak syarat debu. Mana batu stokor tu, batu ni, batu tuku. Batu tuku kena tuku. Batu awak tuku orang lepas bersaling tu. Standby batu tepi tu, tepuk atas batu. Jadi batu ada debu ke? Tak ada, ni bukan debu, ni batu saja. Macam kayu tak boleh. Batu boleh, tak syarat berdebu. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki lagi luah. Semua benda atas muka bumi boleh belaka. Termasuk kayu, termasuk besi sekalipun. Itu mazhab Maliki. Tapi tak datang kata mazhab Maliki. Dia dalam ayat Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka adalah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Maka adalah kamu sapu muka dan tangan. Tayammum dengan sa'id yang bersih. Sa'idan ni bahasa Arab ada dua makna. Satunya turabun lahu ghubar, tanah yang ada debu. Sa'idan satu makna martafa' alal ard, barang ada atas muka bumi. Itu sa'idan. Di mazhab Maliki, semua benda yang atas muka bumi boleh ditepuk belaka. Dinding ke, kayu ke, latar ke, katil ke, almari ke. Itu mazhab Maliki. Hak di mazhab Hanafi ni batu je. Kita mazhab Syafi'i debu saja, debu tanah. Debu tanah. Dalam mazhab Syafi'i kita, batu tak boleh. Mana umpama batu, ramal, iaitu pasir. Pasir tak boleh. Sebab pasir bukan jenis tanah. Pasir tajam-tajam macam pasir pantai, itu jenis batu. Kita tumbuk pasir patah, tak boleh buat tayammum sebab dia bukan tanah, dia batu. Ada ni. Itu mazhab Syafi'i. Debu tanah saja. Mazhab Maliki, batu pun boleh. Debu tanah pun boleh, tapi disunatkan debu tanah. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki bukan batu. Apa benda yang datang muka bumi boleh buat tayammum belaka. Tepuk dinding, sapu di muka. Tepuk dinding, sapu di pergelangan tangan. Sebab mazhab Maliki hanya tangan saja, bukan sampai ke siku. Di dinding tu ada apa? Dinding ada apa? Tak ada apa-apa lah. Tepuk saja je lah. Jangan tepuk belakang orang, sudah lah. Ada ni. Itu mazhab Maliki. Sa'idan ni barang di atas muka bumi. Tapi Nabi bertayammum dengan debu tanah. Sunat debu tanah. Mazhab Maliki. Sunat debu tanah sebagaimana hak dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi tak syarat debu tanah. Sebab Quran kata sa'idan tayyiban. Sa'id ni benda yang ada atas muka bumi. Faham tak? Ini hak khilaf. Ayat Al-Quran satu je. Sa'idan tayyiban. Tapi makna sa'id itu, ni punca khilaf di kalangan ulama. Kita orang awam ni timbul tanda tanya. Qurannya satu, Nabinya seorang. Sebab apa imam-imam mazhab ni yang ada hubungan ni? Hubungan apa? Guru dengan murid. Imam Malik guru pada Imam Syafi'i.
murid pada Imam Hanafi, guru pada Imam Syafi'i. Imam Hambali, murid pada Imam Syafi'i. Bukan orang lain pun. Kenapa jadi berbeza pandangan? Kena jadikan satu pandangan. Sebab tu sekarang ni ada orang lebih hebat. Dia nak datangkan pandangan mazhab, hak mana hak tu dalam empat mazhab tu. Tapi dia kata dia pakai empat mazhab. Dia bukan pakai empat mazhab. Dia tolak empat mazhab. Dia ambil mazhab dia sendiri. Dia ambil hak mana betul bagi pandangan dia. Hak pakai empat mazhab ni, kita datangkan ke empat-empat pandangan. Tak payahlah. Empat pandangan. Kita pilih pandangan yang lebih hampir dengan sebenar. Siapa tu? Dia lah tahu. Sebab apa? Dia ulama mujtahid mutlak. Mustaqil. Lebih hebat daripada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Siapa? Orang sekarang. Sebab apa? Sebab Imam Malik, Imam Hanafi mana ada doktor di hadapan. Dia tak ada doktor. CJ pun tak ada. Hak ni CJ tinggi ni. Markah masuk PSA pula tinggi-tinggi ni. Ada Imam Syafi'i ada CJ? Ada stamp. Ada Imam Syafi'i ada stamp? Tak ada. Ini hebat dia. Dia bukan pakai empat mazhab. Dia pakai mazhab dia sendiri. Dia ambil mana pandangan yang tepat. Dia kata yang hampir dengan sebenar. Senang dia. Jadi di antara punca khilaf tadilah ayat Al-Quran. Tapi makna bukan satu makna. Macam contoh ni lah. Wal mutallaqatu fatarabbasna bi anfusihinna salasata quru tu. Perempuan yang diceraikan, dia kena tunggu bagi dirinya 3 kuruk. Qar'in bahasa Arab ni ada makna suci. Qar'in bahasa Arab ada makna haid. Qar'in, mana suci pun qar'in, mana haid pun qar'in. Pada ni. Jadi mazhab Syafi'i kitanya qar'in makna suci. Mazhab Hanafi qar'in makna haid. Mazhab Syafi'i iddah bagi perempuan diceraikan 3 kali suci. Mazhab Hanafi 3 kali haid. Sama-samanya kok mana? Diceraikan pada masa suci. Mazhab Syafi'i sudah dapat 1 suci. Haid yang pertama, suci yang kedua, sudah dapat 2 kali suci. Haid yang kedua, suci yang ketiga, 3 kali suci. Haid yang ketiga habis iddah dah. Haid yang ketiga habis iddah dah. Mazhab Syafi'i itu. Mazhab Hanafi, haid yang ketiga tunggu kering. Suci yang keempat baru habis iddah. Kalau haid yang 3 tu 10 hari, tambah 10 hari lah. 15 hari, lama 15 hari lah. Dah ambil dia orang dulu lah. Sebab mazhab Hanafi 3 kali haid. Kalau lah mazhab Hanafi diceraikan pada masa haid, mazhab Hanafi diceraikan pada masa haid, tak bilang. Suci yang pertama, haid yang kedua, baru 1. Suci yang kedua, haid yang 3, baru 2. Suci yang 3, haid yang keempat. Kering haid yang keempat ni, masuk suci yang keempat, barulah habis iddah. Mana kalau cerai pada masa haid, tak bilang 1 haid. Kita mazhab Syafi'i memang tak bilang sebab kita 3 suci. Tapi haramlah sebab jadi memanjangkan tempoh masa haid dia. Sebab kalau cerai pada masa suci, lepas cerai 10 minit bagi haid, boleh bilang dah sesuci. Lepas tu kalau nak suci cerai, biarlah dekat-dekat bagi haid. Tapi dalam suci lagi lah. Makna cerai-cerai, pas dia cerai 10 minit bagi haid, dapat dah 1 suci, dapat dah 1, nak 2 lagi. Pada ni nak 2 lagi. Walah masa dia cerai tu 10 minit je suci bagi haid, dah 1 dah. 1 suci dah. Suci yang kedua, suci yang 3, haid yang 3 je boleh nikah orang lain dah. Tapi edah dah. Tapi mazhab Hanafi kalau cerai pada masa haid, dia tak bilang ni, tak bilang haid ni, tak bilang. Jadi lagi panjang iddah dia, patut diharamkan. Suci yang pertama, haid yang kedua. Suci yang kedua, haid yang ketiga. Suci yang ketiga, haid yang keempat. Haid yang keempat ni mazhab Syafi'i boleh nikah dah. Mazhab Hanafi nanti tunggu kering ni, suci yang keempat baru boleh nikah. Sebab apa? 3 haid. Kita mazhab Syafi'i 3 kali suci. Quran kata 3 kuruk. Dah kuruk ni ada mana suci, ada mana haid. Atau khilaf ulama tu. Qurannya 1, tapi makna dia.
kita ni. Ya. Nak tahu kok dalil, nak tahu hukum pun itu kau bimbo kita ni. Hukum bertukar kita ni. Jadi mazhab Hanafi ni batu boleh. Yang mana bakar tak ada abu boleh. Mazhab Maliki lagi luar. Semua benda ada muka bumi boleh belaka. Ada ni saya biasa duk cerita ni dalam satu drama dakwah Indonesia. Dia tepuk atas lembek ke dinding almari ke, tapi di hospital untuk bertayamum. Dan drama tu pernah saya biasa cerita hak berkaitan dengan Dr. Muzaffar, hak pergi kepada angkasa tu lah. Hak tumpang pergi, tumpang balik kerana beli barang. Jadi macam hadiah Tupperware lah. Beli barang dapat hadiah Tupperware. Beli senjata dengan Rusia dapat hadiah naik atau turun. Punyalah kecoh Malaysia macam roket dia dah. Oh, punya rakyat ni kembang itu. Dah? Boleh naik angkasa. Walaha ditumpang naik sebab atau Rusia kan. Dia nak hantar kaki tangan baru yang duduk dalam 6 bulan dah. Nak tukar dengan kaki tangan baru pula 6 bulan tu turun. Dia pun dia tukar hak baru, dia tukar. Hak ni tu pan naik tu pan turun je. Allah punya cerita macam roket dia. Punya cerita. Oh, telefon tanya ni, oh makan macam mana, minum macam mana. Oh, hebat. Rakyat ni pun Allah dah tak ada dah Malaysia. Hadiah je beli senjata. Macam hadiah beli barang boleh Tupperware. Boleh naik sekali lepas tu boleh turun. Tu je. Tapi punya kecoh tu. Mudah kena spin. Mana spin? Spin tu lah. Mesin basuh tu kan? Spin tu mesin basuh tu. Spin. Allah. Terakat rakyat. Gimana? Balik nanti nak buat kajian ni. Hak tu di angkasa. Kajian apa duduk apa hari nak kajian? Orang duduk atas ni tak balik-balik dia tukar. Jadi nak atar ni hak baru waktu hak lama, hak ni tumpang naik, tumpang turun. Punya nak buat kajian. Lepas tu nak hantar pula yang kedua. Tak tercapai hajat. Sebab apa? Tuang tahu dah balik. Sebab apa? Hak numpang ni buat tuang pula dia ni. Ke mana? Hak yang kedua, kapten yang kedua tu. Tak dapat pergi. Kan 2 orang kan asal dia. Aduh. Jet lebih pada jet spin lebih. Hak Muzaffar tu dalam TV ni, live dalam TV. Tepuk di cermin pejabat untuk tayamum. Sebab nak bawa debu ke atas tak boleh, dia terapung pada ni. Tepuk di cermin, tayang dalam TV. Tidak ada sebarang huraian pun daripada pihak berkuasa agama. Orang kapul ni pula ustaz, di cermin tu ada debu tanah. Cermin pejabat hari-hari dia punya kesihatan kebersihan tu duk lak cermin nak ambil debu mana dalam ekong. Lepas tu dia tepuk cermin tu mazhab Maliki. Tapi dia beritahu tak mazhab Maliki? Dok. Beritahu lah. Masalah ayat dapat ilmu tambahan. Oh, mazhab Maliki mudahnya tayamum. Tepuk di cermin je. Tu mazhab Maliki. Beritahu kan lah. Dok beritahu. Kemudian tepuk di cermin, sapu di muka. Tepuk di cermin, sapu di tangan sampai ke siku. Kalau mazhab Maliki, tepuk di cermin, sapu sini je tangan, bukan sampai siku. Sebab mazhab Maliki, mazhab Hambali, sapu tangan pergelangan je. Kalau sampai siku ni mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, sampai siku. Tapi ditepuk cermin itu sapu muka okeylah. Tepuk cermin, disapu tangan sampai ke siku juga. Sapu tangan sini je. Tapi beritahulah mazhab Maliki. Tak beritahu. Dia buat live dalam TV. Kita nak tengok? Tengok? Ke Melayu mudah lupa? Tengok? Maduk tengok Indonesia saja tepung Indonesia apa lagi? Filipin, Mexico, Hindustan. Apa dia? Jepun tu, Jepun Ultraman Superman tu. Tengok, kita ingat. Live dalam TV. Live dalam TV. Dia tunjuk macam mana nak bertayamum ketika berada di atas. Buat ni di pejabat di Malaysia. Akan buat di atas ni lah. Nak ajar.
Itu tayamum mazhab Maliki. Hak ni biasa orang tanya, dia pergi hospital. Kemudian dia tangan dia tu kena ada balok. Tangan dia kena ada balok. Tangan dia ada balok. Jadi dia nak berwuduk serta bertayamum. Jadi untuk tayamum, untuk pembalut tu dia nak tepuk ikut mazhab Maliki lah. Sebab dia kena berwuduk serta bertayamum. Maka tayamum debu ni payah nak jumpa, dia kata. Boleh tak nak tepuk di cermin ke di dinding macam mazhab Maliki? Mazhab Maliki, kalau orang ada pembalut di anggota wuduk, dia tidak ada tayamum. Mazhab Maliki Hanafi, dia tak ada dua taharah. Dua taharah ni, satu taharah wuduk, satu taharah tayamum. Tidak ada dua, satu saja. Jadi kalaulah contoh di tangan ada seming, kerana tangan patah, di kaki ada seming, kaki patah, mazhab Maliki Hanafi berwuduk macam biasa, basuh tempat molek. Di tangan ada seming, basuh tangan hok molek. Kemudian basuh tangan, sapu atas seming di tangan. Beres. Sapu kepala, basuh kaki. Di kaki ada seming, basuh tangan, sapu tangan atas pembalut di seming di kaki. Dia tidak ada tayamum mazhab Maliki dengan Hanafi. Tak perlulah kita nak tepuk di cermin ke di dinding, tak perlu. Sebab mazhab Maliki memang tidak ada tayamum bagi orang yang ada pembalut di anggota wuduk. Ada ni. Sebab biasa timbul soal umpama tu. Jadi dia ada pembalut, ada seming. Contoh di tangan lah, di tangan patah. Jadi dia berwuduk sampai di tangan. Dia nak tayamum tepuk di dinding untuk ganti seming yang ada di tangan ni. Mazhab Maliki tidak ada tayamum pun untuk masalah di tangan anggota wuduk ada seming. Tidak ada tayamum. Tidak ada tayamum. Maknanya berwuduk macam biasa, di seming tu basuh tangan, basuh je, bukan kata nak kena basuh. Dia punya basuh tangan, sapu je. Pada ni. Kalau seming tu sampai ke bahu contohnya, dia sapu di kawasan anggota wuduk je. Mana sampai siku je lah. Tapi seming ni bukan ada seming, mana seming ni daripada sini sampai ke bahu contohnya. Dia muka basuh macam biasa, tangan molek basuh macam biasa, atas seming ni sapu sampai hak siku. Nah sapu. Seming ni sampai bahu. Bahu bukan anggota wuduk. Sapu atas tu. Sekali. Tak ada basah-basah pun seming tu. Sapu je sekali. Kita mazhab Syafi'i wajib juga sapu atas seming tu. Tangan hok molek basuh macam biasa. Atas seming tu wajib sapu air. Wajib sapu air. Kemudian yang ketiganya kena tayamum. Barulah kena tayamum mazhab Syafi'i. Tapi kalau tayamum mazhab Maliki tak payah, sebab mazhab Maliki memang tidak ada tayamum. Kalau masalah seumpama tu. Jadi, kalau masalah seumpama tu. Kan? Itu biasa timbul persoalan. Ini hak mazhab Hanafi ni umpama batu boleh. Batu ke tanah liat ke, walaupun tak ada debu. Mana tanah liat tu kerah molek, tak ada debu, tak ada masalah, tak syarat debu. Cuma mazhab Hanafi pun samalah, sunat menggunakan debu tanah sebagian mazhab Maliki. Yang kedua, jika bertayamum untuk solat fardu, ia boleh dilakukan walaupun sebelum masuk waktu solat. Yang ketiga, tanggalkan cincin jam tangan gelap jika ada. Yang keempat, tepuk dua tapak tangan pada bahan tayamum sekali dengan niat tayamum. Saja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Niat ini boleh lakukan ketika menepuk dua tangan pada bahan tayamum atau ketika menyapu ke muka. Dia niat tayamum mazhab-mazhab yang lain mudah je. Saja aku tayamum kerana Allah. Di mazhab Syafi'i kita bicara dah dahulu, dia ada 3 martabat niat. Kena niat saja aku tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Kalau saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang, boleh sembahyang sunat, boleh tawaf sunat, boleh sentuh Al-Quran, itu je. Dia kena niat saja tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang, ataupun saya tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Fardu sembahyang atau sembahyang fardu. Adapun jumhur mazhab yang lain, saja tayamum kerana Allah, boleh pakai belaka. Dia senang gitu. Ini hak mazhab Hanafi. Cuma di sini dia
didatangkan niat tayamum dalam mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi ni bukan kata tayamum wa imma wudu wa imma mandi wajib, niat tidak menjadi rukun. Mazhab Hanafi bukan kata tayamum, berwudu, mandi wajib, niat tidak menjadi rukun. Niat menjadi rukun hanya umpama sembahyang puasa saja, zakat haji saja. Adapun berwudu, mandi wajib, mazhab Hanafi tidak diwajibkan niat. Dalam mazhab Hanafi niat tidak menjadi rukun. Sama ada niat ketika berwudu, bertayamum, niat ketika mandi wajib. Itu mazhab Hanafi. Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah amal dengan niat. Jadi amalnya adalah sembahyang. Wudu hanya wasilah, tangga kepada sembahyang. Yang sembahyanglah amal, maka sembahyang wajib kena niat. Tangga dia berwudu, tak payah niat. Tangga dia mandi wajib, tak payah niat. Tangga dia tutup aurat, tak payah niat. Tangga dia untuk sembahyang, bersihkan najis, tak perlu niat. Itu mazhab Hanafi. Pada wasilah. Matlamat dia adalah sembahyang. Berwudu, wasilah, tangga kepada sembahyang. Mandi wajib, tangga kepada sembahyang. Menutupi aurat, tangga kepada sembahyang. Membersihkan najis, tangga kepada sembahyang. Hak wasilah ni tak payah niat. Kita mazhab Syafi'i dah. Wudu kena niat, mandi wajib kena niat, tutup aurat je tak payah niat. Membersihkan najis je tak payah niat. Kena niat kau. Saja aku tutup aurat kena nak sembahyang nanti ada. Tak ada. Tapi wudu, mandi wajib, mazhab Syafi'i kita, jumhur mazhab yang lain memang wajib berniat. Tapi mazhab Hanafi, wudu, tayamum, mandi wajib tidak ada niat. Tidak diwajibkan niat pada ni. Kan kita kan rukun wudu kita tu, rukun wudu kita ada 6 kan. Ni untuk saya sebut ada 4 basah, 2 kering. Hak ijma' ulama hak 4 basah. Hak perintah Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tu hak ijma' ulama. 4 basah. Mana 4 basuh? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ijma' ulama' hak 4 basuh. Mana hak 2 kering? Niat. Niat keringnya dah. Lepas tu satu lagi, tertib. Tu khilaf ulama. Tertib khilaf ulama. Yang kata tertib tu wajib hanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Syafi'i dengan Hanafi. Ada orang ingat tak? Dia gini. Kita ni ada 2. Tertib 1, mualak 1. Tertib 1, mualak 1. Tertib, rukun, mualak, sunat. Tahu tak tertib dengan mualak? Tahu tak? Mazhab Maliki, guru pada Imam Syafi'i tukar. Mualak wajib, tertib sunat. Mana ni? Kita mazhab Syafi'i, tertib, rukun wudu yang ke-6. Mualak, sunat wudu. Mazhab Maliki tukar. Mualak wajib, tertib sunat. Mazhab Hanafi, tertib sunat, mualak sunat. Mazhab Hanbali, tertib wajib, mualak wajib. Dia gitu. 4 mazhab, 4 hukum. Syafi'i kita tertib rukun, mualak sunat. Mazhab Maliki tukar, tertib sunat, mualak wajib, rukun. Mazhab Hanafi letak sunat belaka, tertib pun sunat, mualak pun sunat. Mazhab Hanbali wajib belaka, tertib wajib macam mazhab Syafi'i, mualak wajib juga. Tu. Ya nah. Jadi hak tertib, hak kering dia panggil khilaf ulama. Hak ijma' ulamanya, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki sampai ke pergangan kaki. Apa ke buku lali. Jadi hak niat mazhab Hanafi tidak menjadi rukun. Kemudian di sini kita tadi saya tak baca lagi hak tadi tu. Hak nombor 13 hak saya kata tadi, hak dalam buku tu nombor 11.
Satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu fardu sahaja. Cuma di sini ni lain sikit ni. Nombor 2 mazhab Hanafi ni, jika bertayamum untuk solat fardu, ia boleh dilakukan walaupun sebelum masuk waktu solat. Di masalah lain, cuma nak ceritanya rekah permulaan. Di mazhab Hanafi ni tayamum macam solat, macam wudu, tak syarat masuk waktu. Dan satu tayamum boleh digunakan beberapa banyak fardu sekalipun. Mazhab Syafi'i nak tayamum syaratnya masuk waktu, satu tayamum satu fardu. Mazhab Hanbali Maliki sama mazhab Syafi'i, nak tayamum syarat tunggu masuk waktu. Mazhab Hanbali dengan Maliki selagi waktu belum habis, banyak mana fardu sekalipun boleh dilakukan. Dia gitu. Mazhab Hanafi tayamum macam wudu, tak syarat tunggu masuk waktu. Bertayamum selagi tayamum tak batal, habis waktu masuk waktu lain pun boleh lagi guna tayamum tu. Ada ni. Kita mazhab Syafi'i syaratnya masuk waktu dahulu, barulah bertayamum, boleh pakai satu fardu. Mazhab Hanafi tak syarat tunggu masuk waktu, sebelum masuk waktu boleh tayamum dah. Selama mana boleh pakai tayamum selagi tidak batal tayamum, umpama kentut contohnya. Walaupun masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, boleh pakai lagi tayamum tu. Adapun mazhab Hanbali Maliki sama macam mazhab Syafi'i, nak tayamum kena tunggu masuk waktu dahulu. Itu contohnya ginilah, tunggu masuk waktu maghrib dahulu, macam mazhab Syafi'i lah, barulah tayamum. Selagi waktu maghrib habis, banyak mana fardu pun boleh digunakan. Tu. Itu mazhab Syafi'i, masuk waktu maghrib baru boleh tayamum, satu fardu saja. Satu fardu saja. Mazhab Hanbali Maliki kena tunggu masuk waktu maghrib, tayamum banyak mana fardu sekalipun, nak qada banyak mana semayang sekalipun, selagi tak habis waktu maghrib. Habis waktu maghrib, masuk waktu isyak, boleh makan tayamum, kena tayamum lain. Adapun mazhab Hanafi, tayamum ni tak syarat tunggu masuk waktu maghrib. Waktu maghrib belum masuk, dia tayamum dah, dia semayang dengan tayamum tu, selagi tak kentut lah contohnya, masuk waktu isyak dah, tak batal lagi tayamum dia, boleh guna tayamum hak dia ambil sebelum masuk waktu maghrib. Jadi tayamum mazhab Hanafi sama dengan wudu, tak syarat tunggu masuk waktu. Dan wudu boleh digunakan beberapa fardu waktu lain sekalipun selagi wudu tu belum batal. Sama dengan tayamum hak dalam mazhab Hanafi. Kemudian lagi, macam mana pula dengan orang daim hadas? Kita akan bicara balik. Orang daim hadas, orang dedas, perempuan istihadah, dia berkait juga tu. Tunggu masuk waktu, satu fardu saja, tu mazhab Syafi'i. Kita akan bicara tu. Dia ada sedikit perbezaan. Hak berkaitan dengan tayamum, mazhab Syafi'i syarat masuk waktu, satu fardu. Wudu orang daim hadas, orang dedah, perempuan istihadah, tunggu masuk waktu, satu fardu, tu mazhab Syafi'i. Mazhab lain berbeza. Hak berkaitan dengan orang yang berwudu serta daim hadas, orang yang dedas ataupun perempuan yang istihadah. Wallahu a'lam. Kita kena jagalah waktu ni sekitar lagi. Tapi waktu singkat tau. 3 kitab ni sejam 40 minit tak cukup, kena 2 jam. 2 jam kuliah duha ni, lah. Mana 2 jam kuliah duha? Boleh 2 jam kuliah duha? Dia 2 jam kuliah duha ni, tu je dia ni. Di Kemamang aja kuliah duha 2 jam. Di Kemamang aja. Kuliah duha 2 jam. Kita di Bukit Besar ni lah. Kuliah duha sejam 40 minit. Tempat lain kuliah duha sejam setengah. 2 jam di Masjid Kemamang, Masjid Ustaz Ahmad. 2 jam. Ada Teguh mengajar kuliah duha 3 jam. Wah. Balik nguruk lah. Oh, nak balik tu kok. Tak balik dululah. Kena cari tukang uruk dulu. Duduk atas latar. Kalau duduk macam tahsin Quran, duduk atas kursi dulu kan. Tahsin Quran kita duduk atas kursi. Duduk atas kursi. Tak apa tau, duduk atas kursi.
Kaki boleh ni, boleh panggil apa? Boleh goyang-goyang apa ke? Boleh itulah. Kaki boleh hayung-hayung. Kaki boleh hayung-hayung. Duduk atas latar kok. Sejam dia kata sejam je ustaz. Lepas ada sejam tu kok. Dia itulah dua itu. Sejam dia. Nak bubuh 2 jam. Boleh tak? 3 jam pun ngaji fardhu ain sungguh. Sejam tauhid, sejam fiqh, sejam tasawuf. Sekali mari balik Demang. Lepas tu dah pelik apanya belajar sekolah pukul 7.30 sampai pukul 1.30 kan. Tapi duduk tak kursi tau. Duduk tak kursi. Lepas tu boleh berlari-berlari. Lepas tu boleh ngorak-ngorak. Semangat sikit tu. Dia ngorak-ngorak ni. Semangat sikit. Tak mengorak apa. Kahwin dengan kawan sekelah. Ngorak tu. Ni kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 35 lah kalau Jawi ni. Baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alamat orang yang zahid, orang yang zuhud, yang berpaling hati daripada dunia. Zuhud orang awam, berpaling hati daripada dunia yang diharamkan. Mana alamat orang yang zahid, orang yang zuhud? Yang pertama, tidak gembira dengan apa yang ada dan tidak duka cita atas kehilangannya. Firman Allah Ta'ala, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Maksud tidak gembira dengan apa yang ada dan tidak berduka cita atas kehilangannya. Kemudian didatangkan ayat Al-Quran, terjemahan dia tidak datang. Terjemahan tu terbaliklah daripada tandaan tadi. Tidak berduka cita atas kehilangannya dan tidak gembira dengan apa yang ada. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak gembira mereka itu dengan barang yang datang akan mereka itu. Jadi makna tanda alamat orang zuhud ni, dapat apa-apa rezeki contoh tidak gembira. Tuhan tarik hilang, tidak duka cita. Ni orang yang berpaling hati sepenuhnya daripada harta. Adapun kita boleh duit tak gembira, senyum mewek senyum mewek tak gembira. Kalau duit jatuh, duit hilang, garu kepala. Cari punya cari. Cari apa tu makcik? Duit jatuh. Lepas tu jatuh kat mana? Tak tahu. Lepas tu nak cari kat mana? Carilah dianya. Balah tak tahu kat mana pun jatuh. Kena-kena tinggal atas rumah. Pada ni. Maknanya tidak gembira dengan apa yang ada, tidak ada cerita apa yang hilang. Ni hak hati yang berpaling sepenuhnya daripada harta. Ni zuhud hak peringkat hak lebih tinggi. Di hati tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergembira dan kita sangat bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Dan kita memang apabila hilang, tak ada, jatuh contohnya, kita akan duka cita, tapi kita kuatkan sabar kita, redha dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati macam mana? Teringat-ingat. Lah, kalau barang tu banyak. Sekarang ni tak kira ni, sikit banyak sama sahaja. Orang yang hati sepenuhnya berpaling daripada dunia, banyak mana pun di tangan, tidak ada di hati.
Maknanya dia infak banyak mana sekalipun tak terasa apa pun. Sebab apa? Dunia hanya ada di tangan, tapi dunia tidak ada di hati. Harta RM1 hanya banyak di tangan, tapi tidak ada di hati. Ini zuhud peringkat aulia. Ada ni. Yang kita jadi nak infak, duk fikir. Hilang ni, tak ada manfaat lah kitanya. Infak ni manfaat akhirah pun kita duk fikir. Hilang ni kok saja kita panggil. Hilang ni saja. Duk cerita sangat-sangat. Hak dak saja ni, hak bekalang akhirah ni. Beri dah salah banyak sikit. Salah. Salah sebenarnya tadi tu nak ambil duit lain tu. Tapi terhulur duit lain. Allah, hak tu pun dia cerita, duk mikir. Sebab apa? Salah ambil hak. Hak so sikit lah. Ada ni. Hak memang kita bermanfaat. Hilang ni saja. Lagilah kita duka cerita. Pada ni. Sebab hati kita terikat bergantung dengan harta benda. Tapi hati kita berpaling daripada harta benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud orang awam. Hak dia haramkan oleh Allah, dak telio sikit habuk pun. Tak telio. Orang lain lepas boleh, lepas boleh. Contoh. Hak macam contohlah. Hak kawan-kawan pas rasuah. Mewah hidup dia. Mewah hidup dia. Makan minum pun mewah. Keluarga pun mewah. Kenderaan pun mewah. Tapi terbabit dengan rasuah. Yang dia ni hidup sederhana sahaja. Orang duduk goda. Mu ni bodoh ni. Ambil lah. Tak telio sikit pun. Ini orang yang zuhud. Bukan tak telio dengan duit. Tak telio dengan duit daripada sumber yang haram. Itu zuhud. Mana kalau duit tu halal, sangat-sangat lah. Naik pangkat, gaji naik, gembira sangat-sangat lah. Ada ni. Sebab apa? Itu halal. Ada halal tu. Maknanya kalau pakat turun, gaji kena potong, mikirlah, duka ceritalah. Itu orang awam. Tapi nak ambil hak lain, hak haram, biarlah. Susah tak apa. Tapi hak haram tambah. Tambahan pula hak haram ni pula bukan masuk dalam perut kita seorang. Nak suap kepada bini, nak suap kepada anak daripada sumber yang haram. Lepas tu bini anak jauh daripada agama, kita nak kata macam mana? Kita sumbat dengan benda yang haram. Ada ni. Kalau orang bujang ni dia seorang diri. Ni berkeluarga. Sebab apa? Oh, kalau nak arak ke gaji, tidak boleh bermewah. Orang zuhud, biarlah tak boleh bermewah pun. Biarlah kodoh-kodoh pun. Lepas tu, kita hidup kodoh. Hidup kodoh kita. Boleh kerja, walaupun gaji tak besar pun. Halal. Alhamdulillah dah. Orang lain susah nak cari kerja. Boleh kerja tetap, nanti ada pencing tapi gaji tak tinggi. Cukup dah. Nak bermewah, tak apalah. Sebab apa? Kita ada akhirah. Kalau tak ada akhirah, hidup hanya atas dunia, kita boleh langgar belaka hak tu. Pada ni, kita ada akhirah. Mana hati sangat-sangat nak kepada dunia, tapi hak haram tak sama sekali. Itu zuhud orang awam. Tapi tadilah naik pangkat, gaji naik, gembira. Sebab apa? Sebab gaji naik, gembira dengan apa yang ada. Memanglah kita nak. Kita nak lah tu. Hak ni sampai ke tak gembira dengan apa yang ada, tak ada kecita. Hak ni hak zuhud, hak peringkat yang lebih tinggi. Sebab itulah bicara-bicara bab ilmu ni pun kena letaklah hak maqam kedudukannya macam mana.
Tapi dalam kitab 20 sifat hati ni kitab kecil. Jadi dibicara tu tidaklah panjang lebar. Ada ni. Kalau kita nilai sini dok zuhud lah kita. Sebab kalau ada kita gembira sayang. Jangan duk kosek, jangan duk setuh. Kan? Gembira, lepas tu sayang, tak payah kosek. Anak cucu, jangan duk dekat, jangan duk dekat. Kan? Sebab apa? Sayang. Punuh. Rasa. Allah lah. Belebeh. Dah. Barang yang disayang, tiba-tiba rasa punuh. Apa panggil apa? Belebeh sebaku. Sebaku. Belebeh sebaku. Pahukik. Allah. Lama dah barang tu punuh. Dah. Kan ni? Dah anak mu buah. Cucu dia pun. Bukan orang lain. Cucu dia. Dah. Anak mu buah sangat. Dia kata kan ni. Sebab apa? Duka cita atas kehilangan. Tu hati kita orang awam. Hati kita berpaut dengan harta benda duniawi. Hati kita terpaut dengan wang ringgit. Tapi hati tidak terpaut dengan hak yang diharamkan oleh Allah. Tu zuhud orang awam. Jangan tak kira hukum. Kalau kita nak bicara hukum zaman sekarang, tak majulah kita, tak berjayalah kita, tak berkembanglah kitanya. Zaman sekarang ni tak boleh nak kira hukum-hukum sangat, tak boleh nak lurus sangat, tak boleh nak betul sangat, tak boleh nak baik sangat. Ada orang cakap gitu? Ada orang cakap gitu. Jangan duduk straight sangat. Duduk straight, duduk lurus je. Allah payah. Sekarang ni apa-apa perkara pun kena rasuah dahulu. Itu haram, dosa besar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah, sama-sama neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rezeki yang haram. Ada ni. Siapa yang terbabit dengan rasuah? Orang yang tamak akan harta benda dunia, yang tidak kira pada hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ke mana juga. Ni biasalah orang kerja-kerja tempat yang banyak terbabit dengan rasuah. Hak baik-baik itu, tenang je kehidupan dia. Ada ni. Hak mewah-mewah tu, hak akhirat satu dah. Hak dunia pun takut. Takut apa? Takut nak takat. Apa ada ni? Senang hidup gitu. Hidup dalam ketakutan. Oh, kawan kena takat dah. Hak dia macam mana? Apa ada ni? Hak ni, hak molek ni ke? Relax je. Qanaah, memada je apa ada. Tenang kehidupan. Keluarga bahagia je. Keluarga bahagia je. Kodok-kodok dia. Lepas tu kadang-kadang hak terbabit rasuah ni, dia akan usahakan semua grup dia terbabit. Sebab kalau ada je hak baik atau terbabit, nanti dia akan bocorkan rahsia kawan-kawan dia. Ni masalah ni. Kok ke mana mu kena ambil? Kalau mu tak ambil, mu tak boleh masuk grup. Ni payah belaka ni. Ambil rasuah, selesai je, kena ambil sikit seorang. Sebab apa? Ambil belaka, maka rahsia pasti akan tertutup sebab semua terbabit. Kalau ada tak terbabit, nanti dia ripuk, bahaya hak terbabit. Ni kena mujahadah sungguh lah ni. Ingat akhirah, ingat anak bini. Kita nak makan anak bini kita dengan hak haram, sumber yang haram. Kena zuhud, berpaling hati daripada dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sama saja di sisi sama ada orang memuji atau mengejinya. Ni pun samalah ni. Puji, keji, sama. Allah. Mana?
Puji, keji sama. Lah. Puji rasa sa. Keji rasa ra. Tu. Ni tu saya baca sebut lah. Selagi seseorang rasa sa dengan ra, tak usah cerita bab makam lah. Tak usah cerita bab makam. Selagi ada sa, ada ra, tak usah cerita bab makam. Sa ni apa? Oh puji sa. Luah lubang hidung. Ada kata tu cari seluar tu, hok lain pula tu. Orang keji ra nak marah. Ra nampak kecil nampak orang tu keji tu. Ra selagi rasa sa, ra tak usah cerita bab makam. Hakikinya pujian tu datang daripada af'alullah, kejian tu datang dari af'alullah. Alhamdulillah. Rasa sama antara puji dan keji. Ini cerita orang yang ada ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.